Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Tara Zainal. Dalam video ini, kumpulan kami akan membentangkan kanvas model perniagaan bagi perniagaan yang kami jalankan nanti. Pertama sekali, kumpulan kami memutuskan untuk memilih jenis praktikum perniagaan yang pertama iaitu take order dan deliver. Kumpulan kami juga memutuskan untuk membuat bisnes di bawah industri pakaian dan aksesori wanita di mana produk utama kami adalah aksesori wanita. Slide berikut menunjukkan carta organisasi syarikat kami di mana saya sendiri Nurul Syazwani Abu selaku CEO company dan 5 orang ahli di bawah saya adalah distributor untuk produk-produk yang akan kami keluarkan nanti. Area pertama dalam BMC adalah tawaran nilai. Tawaran nilai adalah nilai yang kami tawarkan yang akan membezakan syarikat kami dengan syarikat lain. Nilai-nilai tawaran ini kami tentukan melalui kaedah Future Advantage Benefit di mana kami lebih memfokuskan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Nilai tawaran yang pertama yang kami tawarkan adalah menyelesaikan masalah. Masalah yang kami maksudkan di sini adalah golongan target market kami iaitu golongan wanita sering merasa kurang percaya diri ataupun merasa terbeban apabila mereka tidak dapat menyesuaikan diri mereka di dalam tren fashion terkini. Oleh itu, melalui produk-produk yang akan kami edar dan jual, kami ingin membantu mereka untuk menyempurnakan pakaian harian dengan cara yang kurang membebankan. Melalui produk-produk kami juga, kami ingin mendorong golongan wanita untuk menyesuaikan diri mereka dalam tren fashion terkini agar keyakinan diri mereka dapat ditingkatkan. Nilai yang kedua adalah mengurangkan kos. Produk kami memakan kos yang lebih rendah kerana tiada penglibatan orang tengah dalam urusan borong antara kami dengan pemborong. Pengurangan kos ini membantu pihak kami untuk menawarkan harga yang lebih murah kepada pelanggan kami. Saya Nafitriyanti akan menerangkan komponen 2 segmentasi pelanggan. Dalam asas demografi, kami sudah semestinya menyasarkan golongan perempuan serta remaja dan ke atas kerana kami percaya produk ini sesuai untuk peringkat umur tersebut. Dalam ekonomi sosial, produk dijual kepada pengguna daripada pelbagai kumpulan pendapatan kerana harga adalah mampu milik dan berpatutan. Seterusnya, asas psikologi antaranya personaliti pelanggan yang bersikap terbuka dan sering mengikuti gaya terkini. Sikap suka bergaya kerana minat sesuatu yang pelbagai dan unik di mata mereka. Pelanggan kami ada keinginan untuk memiliki koleksi aksesori untuk digayakan dan gaya hidup sebagai penggemar fashion. Mereka juga pengguna yang menghargai seni aksesori dan komuniti dalam perniagaan atas talian. Kemudian, asas tingkah laku iaitu sikap pembeli yang tertarik dengan barangan harga berpatutan. Faedah seperti memudahkan pembelian mereka. Dalam acara atau masa, pelanggan beri respon terhadap produk yang dijual berdasarkan agenda mereka tersendiri dan kesetiaan mereka dipengaruhi oleh kualiti produk dan harga yang ditawarkan serta kepuasan daripada khidmat pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Hussain. Hari ini saya akan bercakap tentang saluran pemasaran projek kami. Yang pertama adalah media sosial. Kami memilih untuk menggunakan media sosial sebagai platform utama untuk menjalankan aktiviti perniagaan kami iaitu Instagram. Dengan menggunakan Instagram, kami masih boleh menjalankan aktiviti pemasaran walaupun dalam keadaan yang terjejas dengan COVID-19. Seperti yang kita tahu, banyak individu yang menggunakan media sosial ini yang mengikuti perkembangan fashion semasa. Justru itu, mudah bagi kami untuk mencari konsumer dan memperluas target pemasaran dengan mengiklankan produk kami kerana produk kami mengikut perkembangan fashion semasa. Ini juga memudahkan untuk mendapatkan maklum balas mengenai produk yang kami jual dengan kadar yang segera. Yang kedua adalah perkhidmatan penghantaran. Kami menggunakan perkhidmatan penghantaran awam seperti pos laju dan JNT untuk pelanggan yang jauh. Hal ini menyebabkan tidak ada had dan sempadan penghantaran produk kami ke seluruh negara. Oleh itu, kami boleh mencari pelanggan dari mana-mana sahaja negeri. Kami juga menyediakan perkhidmatan cash on delivery untuk pelanggan yang memilih perkhidmatan tersebut bagi pelanggan yang berdekatan sahaja. Sekian, terima kasih. Seterusnya, area BMC yang keempat adalah perhubungan pelanggan. Antara cara kami berhubung dengan pelanggan yang pertama melalui interaksi atas talian kerana 80% daripada aktiviti perniagaan kami dijalankan atas talian. Terdapat banyak cara untuk kami berinteraksi dengan pelanggan atas talian, antaranya melalui perkongsian yang menarik di akaun sosial media kedai kami. Seterusnya, membuat tinjauan atas talian melalui akaun sosial media kedai kami mengenai produk yang pelanggan minati.
Kos yang diperlukan untuk aktiviti ini agak rendah kerana hanya melibatkan kos internet ataupun data kerana ia merupakan aktiviti atas talian. Objektif bagi interaksi atas talian ini adalah kami ingin memastikan pelanggan sedia ada sentiasa mengikuti perkembangan produk yang akan kami edarkan. Kami juga ingin menarik lebih ramai pelanggan melalui pelanggan sedia ada yang berpuas hati yang juga dapat dijelaskan melalui konsep viral loop. Seterusnya, antara cara untuk kami berhubung secara aktif dengan pelanggan kami adalah melalui aktiviti seperti giveaway di mana pekedai akan memberi hadiah ataupun produk jualan mereka secara percuma kepada pelanggan yang menyertai dan memenangi giveaway ini. Objektif bagi aktiviti giveaway ini adalah kami ingin meningkatkan jualan melalui strategi pelaksanaan giveaway. Kami juga ingin menarik lebih ramai pelanggan untuk melihat produk yang kami tawarkan di akaun sosial media kami. Assalamualaikum, nama saya Nur Nadira binti Sahrin. Saya akan membentangkan komponen yang kelima iaitu rakan niaga utama. Bisnes kumpulan kami mendapat bekalan produk daripada 3 pembekal yang berbeza, iaitu yang pertama adalah daripada Shopee. Pembelian produk di Shopee akan dilakukan dengan pembelian harga yang lebih murah ataupun secara pemborongan. Yang kedua adalah daripada ejen. Kami juga mengembangkan bisnes dengan melakukan dropshipping, di mana ejen akan membekalkan produk mereka kepada dropshipper untuk dijual kepada pelanggan di kawasan terdekat dan juga melalui platform sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Yang ketiga adalah daripada pembekal tempatan. Aktiviti pemborongan produk akan dilakukan secara langsung kepada pihak pemborong tanpa ada penglibatan orang tengah. Komponen yang seterusnya adalah aktiviti utama. Bisnes kumpulan kami mempunyai 4 aktiviti utama iaitu pemasaran, menerima pesanan, pembungkusan dan penghantaran. Bagi pemasaran, kumpulan kami memilih untuk memasarkan produk di beberapa platform sosial yang diguna pakai ramai iaitu Instagram dan WhatsApp. Oleh itu, penerimaan pesanan dari pelanggan juga akan diterima melalui Instagram dan WhatsApp. Aktiviti pembungkusan akan dijalankan kepada produk yang memerlukan pengeposan bagi mengelakkan berlakunya kerosakan terhadap produk tersebut. Dan yang terakhir adalah penghantaran. Bisnes kami menawarkan 2 khidmat penghantaran iaitu Cash on Delivery atau COD dan juga pengeposan bungkusan di pejabat pos yang terdekat. Nama saya Aida Farhana binti Abdul Rashid. Saya akan menerangkan tentang komponen 7 iaitu sumber utama. Sumber utama ialah kemahiran pekerja. Kemahiran pekerja sangat diperlukan bagi mengembangkan lagi perniagaan seperti cara pekerja menarik pelanggan dengan menjual barangan mengikut peredaran zaman serta cara kami menggunakan ayat bagi menambah hati pelanggan dengan menawarkan hadiah apabila membeli barangan kami secara borong. Selain itu, pengedaran iaitu melalui pemborong, ejen dan peruncit. Mereka dapat membantu perniagaan dengan meluaskan produk tersebut serta dapat mengumpulkan respon daripada pelanggan. Mereka sangat penting kerana dapat membantu dalam menjimatkan wang, masa dan tenaga. Seterusnya, rakan niaga juga penting dalam melakukan perniagaan. Apabila berlaku kesulitan, mereka akan bersama-sama mencari penyelesaian serta dapat berkongsi idea dalam mengembangkan lagi perniagaan. Terdapat 6 rakan niaga yang terlibat dalam syarikat kami. Yang terakhir ialah rangkaian. Rangkaian amat penting dalam melakukan perniagaan bagi memastikan produk kami sampai ke pelanggan iaitu dengan menggunakan platform media sosial iaitu Instagram. Dari platform ini kami dapat menarik ramai pelanggan untuk membeli produk kami kerana majoriti pengguna ialah remaja. Nama saya Debbie binti Jeffrinus daripada Seksyen 3. Baiklah, saya akan meneruskan perbentangan kami yang seterusnya yaitu komponen 8 struktur kos. Untuk menjalankan aktiviti kami ini, kami tidak mempunyai sebarang kos untuk memulakan aktiviti jualan sama ada dari segi kos gaji, sewa utility, peralatan, mesin jentera, kos per unit, produk perkhidmatan, maupun kos pemasaran atau operasi. Hal ini kerana kami akan melakukan aktiviti kami ini 100% di atas talian secara percuma. Dan komponen yang terakhir yaitu komponen 9 adalah aliran pulangan. Kami akan memperoleh pendapatan kami ini melalui laman web kami di Instagram dan hal ini akan memudahkan urusan pembayaran pelanggan secara atas talian dengan kami. Seterusnya,
Kami juga menyediakan cash on delivery ataupun dinamakan COD sebagai jalan kedua bagi mereka yang memerlukan perkhidmatan sedemikian. Hal ini juga akan memudahkan para peniaga dan juga para pembeli untuk berkomunikasi mengenai pembayaran. Sekian, terima kasih.